Buya Hamka pernah menyatakan bahawa dalam medan hidup ada beberapa undang-undang yang harus dijaga dan diperhatikan. Ada yang berhubungan dengan kesihatan tubuh, dengan kewarasan akal dan yang berhubung dengan kemuliaan adab dan budi. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman berintegriti, diftif jemputan yang disanjungi, seterusnya hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, ayuh bersama-sama saya kita telusuri maulid bicara faedah sukan kepada masyarakat dan negara. Hadirin, menurut Kamus Dewan edisi keempat, faedah membawa maksud kegunaan atau manfaat. Sukan pula merupakan latihan gerak badan atau permainan yang memerlukan tenaga dan ketangkasan. Perkataan masyarakat boleh ditakrifkan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat. Negara pula merupakan kumpulan masyarakat yang mendiami suatu kawasan, mempunyai kedaulatan politik dan juga jentera pemerintahan. Maka, mauduk bicara kita pada hari ini mengajak dan mendesak kita untuk sama-sama kita hayati bagaimana sukan mampu memberi impak yang positif kepada masyarakat dan negara. 4 pragmatik perdana akan kita telusuri bersama. Hadirin yang beriman, fizikal terjaga, mental dipelihara. Umum mengetahui bahawa bersukan melibatkan aktiviti fizikal yang menggerakkan otot serta mencabar kecerdasan minda. Bersukan dapat meningkatkan kesihatan kardiovaskular, kekuatan otot dan kebolehan aerobik. Risiko mengidap penyakit berbahaya seperti serangan jantung, strok dan juga diabetes dapat dikurangkan, yang mana ini diakui sendiri oleh ahli psikologi terkemuka dunia iaitu Dr. Michael Babia dari England. Segelintir masyarakat pada hari ini terlalu sibuk dengan tuntutan tugas sehingga tertekan dan menjejaskan kesihatan diri. Jika turutkan rasa binasa, turutkan hati mati. Secara saintifiknya, aktiviti fizikal seperti sukan menyebabkan otak melepaskan bahan kimia neurotransmitter yang dikenali sebagai endorfin, mampu menghasilkan perasaan euforik dan mengurangkan tekanan. Hadirin berintegriti, atlet berjaya membuka peluang kerjaya. Shalin Zulkifli, nama yang tidak asing dalam sukan bowling. Beliau mula bermain bowling seawal usia 8 tahun. Nicole David, ratu squash negara pula, mula bermain squash seawal usia 5 tahun. Dan lihatlah bagaimana beliau begitu cemerlang pada hari ini. Bintang dunia seperti Tiger Woods, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant dan Lewis Hamilton adalah antara watak yang sinonim dalam kancah sukan dunia yang memulakan karier mereka sejak usia muda. Benarlah kata orang terdahulu, terbuluh, biarlah dari rebungnya. Kini, sukan dijadikan karier sepenuh masa oleh bintang-bintang ini. Jika dilihat kepada pendapatan atlet-atlet dunia ini, rata-rata mereka adalah jutawan yang berpendapatan puluhan malah ratusan juta ringgit. Hasil kemenangan, gaji dan tajaan yang mereka peroleh. Hadirin yang dihormati, sukan pemacu ekonomi negara. Dalam era pasaran dunia yang tidak menentu, segmen pelancongan dilihat masih bertahan menjadi salah satu penggerak pada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sebagai sebuah negara bersaiz kecil, sektor pelancongan antarabangsa adalah sangat penting. Kajian di negara-negara luar jelas mendapati penganjuran sukan mega antarabangsa seperti Olimpik dan Piala Dunia FIFA memberikan impak yang signifikan kepada negara penganjur. Kepentingan sukan mega antarabangsa terhadap ekonomi telah mendorong kebanyakan negara seperti Amerika Syarikat, Jerman dan Jepun menyusun akaun satelit sukan. Malaysia pula kerap kali menganjur sukan bertaraf antarabangsa seperti Litawa di Langkawi, Piala Monsun dan MotoGP. Sedar ataupun tidak, perkara ini telah memberi impak yang besar kepada pembangunan ekonomi Malaysia.
Hadirin penuh misi, sukan membentuk perpaduan negara. Bagi negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum seperti Malaysia, sukan dapat dijadikan sebagai alat integrasi dalam usaha menyatu padukan segenap lapisan masyarakat. Hal ini tidak mengherankan kerana kegiatan sukan yang melibatkan penyertaan masyarakat pelbagai kaum dan etnik telah membuka peluang untuk kita memupuk semangat kekitaan, kerjasama dan menyemai konsep memerlukan antara satu sama lain. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Kekerapan pertemuan di gelanggang permainan telah menyebabkan perasaan prasangka yang selama ini mencacatkan perpaduan kaum dapat dilenyapkan. Biarpun berlainan fahaman politik, berbeza agama dan bangsa, namun ketika menyokong pasukan negara yang bertanding, tembok yang tebal itu mampu diruntuhkan. Misalnya, ketika perlawanan badminton Piala Thomas, setiap sempadan bangsa terhapus dengan sendirinya kerana kita semua mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu kejayaan pasukan Malaysia. Sidang penonton, penesantun, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kesabaran, semangat tinggi, keazaman serta tidak kenal erti berputus asa perlu tersemat dalam diri setiap individu demi memartabatkan sektor sukan negara. Semua pihak harus berganti tenaga demi memastikan generasi muda pasca merdeka mengetahui manfaat sukan yang sebenar-benarnya demi mencapai matlamat transformasi negara untuk membentuk negara yang sejahtera. Sekian, terima kasih.